Kenapa ulama banyak khilaf? Kenapa tak sepakat saja? Ulama sepakat, mu yang khilaf. Nampak? Dia gini, kena faham. Belajar fardu ain dulu. Nampak? Belajar fardu ain dulu. InsyaAllah kita akan faham. Dia nas ini, dia ada yang qat'i. Dia ada yang tidak qat'i. Dia ada yang mantuk, ada ghairu mantuk. Mantuk ni makna tertulis. Dan ada yang tidak tertulis. Dia panggil mafhum. Yang nak mencapai mafhum ini siapa? Ulama. Faham? Contoh mudah. Dalam Quran kata As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu mantuk nas qat'i. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan yang sabit kesalahan mencuri, hendaklah kamu kerajaan hukum mereka itu potong tangan. Bila sebut potong tangan, faqta'u aydiyahuma. Aidia itu tangan. Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama, seluruh dunia semua sepakat mengatakan wajib potong tangan. Kat mana khilaf? Dah ada dalam Quran dah. Dalam hadis pun kata potong tangan. Nampak? Nampak? Tapi bila tidak dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka ulama berijtihad untuk memberikan keputusan hukum. Faham? Contoh, memang jelas disebut dalam Quran potong tangan, maka ijma' ulama potong tangan dalam kasus kecurian. Tapi tangan itu kat mana? Ada sebut dalam Quran kat mana? Kalau dalam bab wudu ada sebut wa arjulakum ilal ka'bain, dan wajib membasuh kakimu sampai lebih buku lali, itu ada. Tapi kalau bab potong tangan, faqta'u aidia saja. Hendaklah kamu potong tangannya. Kat mana potong? Sini, 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 kat bahu. Ada sebut dalam Quran? Tak, maka ulama berijtihad. Talabul baz'i fi bazlul was'i fi talabil maksud. Apa makna ijtihad? Memerah keringat, melihat Quran dan hadis, bandingan dengan qiyas dan sebagainya untuk mendapat keputusan hukum. Itu panggil ijtihad. Faham? Ulama pun berijtihad untuk mendapatkan hukum. Nampak? Kenapa? Kat mana nak potong? Tangan memang sabit dah. Nak kat mana potong? Maka ulama pun ada beberapa ulama memberikan pandangan. Bila ijtihad, kadang-kadang ijtihad mereka itu bersamaan. Jadilah ittafaqa, sepakat. Kadang-kadang keputusan ijtihad mereka berbeza. Jadilah ikhtalafa, bersalahan. Faham tak lagi? Itu salah satu contoh kenapa jadi hukum yang berbeza. Lepas tu datang dalam mazhab Syafi'i, potong tangannya pada pergelangan. Dan ada potongnya pada siku. Dan ada potongnya pada bahu. Itu pandangan masing-masing. Okey? Contoh lagi kenapa jadi perselisihan. Kadang-kadang bukan pada benda yang wajib, pada benda yang sunat. Contoh, lepas daripada takbir, Nabi kata, nampak, kata sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila shalah qala Allahu akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibai. Nabi bila takbir, dia angkat dua tangan sampai berbetulan dua bahu. Okey? Summa yadha al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Nabi meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Okey. Tak ada khilaf ni. Faham? Maka sepakat empat mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, angkat tangan sepakat sunat. Dan empat mazhab juga sepakat berbetulan bahu. Dan empat mazhab sepakat tangan kanan letak atas tangan kiri. Okey? Kemudian kat mana letak? Bawah pusat, atas pusat, atas pada pusat. Faham? Okey. Pandangan yang pertama mazhab Hanafi. Dia kata bawah pusat. Kenapa? Hadis ada hadis bawah pada pusat. Faham? Mazhab Syafi'i, satu kau bawah pusat dan atas pusat. Mazhab Hambali, atas pada pusat. Bukan atas tekak. Nah, atas dada maknanya atas pada pusat. Faham? Semua tiga-tiga ni hadis. Cuma Imam Syafi'i mengatakan hadis yang paling kuat ialah pusat di bawah sedikit.
Imam Hanafi pula kata hadis yang yang dia istidlal yang lebih kuat pada banyak hadis bawah pada pusat. Jadi kita kalau nak pakai hadis Nabi, tak mau pakai ulama, nak pakai mana? Kena buat tiga-tiga. Allahu Akbar. Pas sudah mayang. Apa kena buat itu? Tiga hadis ada. Jadi ikut mana-mana mazhab yang dia rajihkan mana satu pendapat. Faham tak? Sebab tu belajar pada ain senang. Dah.